السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب إظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Sidang penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah taufik, hidayah dan inayahnya sekali lagi dapat kita bersama dalam program pengajian tafsir anjuran Masjid Kota Damansara, di mana biasa kita membaca atau menggunakan kitab Tafsir Nurul Ihsan sebagai panduan. Masih jilid yang pertama. Malam ni sampai muka surat 76, di mana kita sedang bicara tafsiran daripada surah Al-Baqarah, ya, sampai ayat yang ke-232 malam ni, ya, di bawah muka surat 76 bawah sana. Wa idza talaqtumun nisa', ya. Baik, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَإِذَا dan apabila طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ kamu telah tolak akan perempuan, idza talaqtumun nisa, kamu telah tolak akan perempuan, fabalaghna ajalahunna, maka sampai mereka itu akan iddah mereka itu dengan lepas iddah. Maknanya selepas suami tolak isteri dengan tolak raj'iyah, tolak satu, tolak dua, ya, maka dia ada iddah raj'iyah, ya, dalam tempoh iddah itu suami masih boleh rujuk. Tiba-tiba suami tidak rujuk, dibiarkan sampai habis iddahnya, ya. Bila dah habis iddah, jadilah dia bain sughra, ya, dia bukan bain kubra. Tolak 3 tu, ya, tak boleh rujuk, tak boleh nikah semula, kecuali dengan 5 syarat yang kita dah bincang hari itu. Ini bain sughra, ya, bila mana suami dah tolak isteri dengan tolak raj'iyah,
dibiarkannya tolak iddah itu berlalu tanpa dirujuk, habis saja iddah tersebut, maka sah atau confirmlah suami itu telah bercerai dengan isteri, maka jadilah tolak itu tolak bain. Tapi bain sughra, dia tak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula dengan akad yang baru, ya, dengan syarat-syarat dia lah, seperti nikah yang awal dulu. Jadi apabila telah sampai ajaluhunna, iddahnya, jawab idza fala ta'dhuluhunna, maka jangan kamu enggan, hai segala wali. Enggan apa? Ayankihna azwajahunna, bahawa berkahwin mereka itu akan suami mereka itu yang mentolak, ya. Kata mufassir, sebab turun ini bahawa Jamilah, saudara Maqil, setengah baca Maqal, ya, boleh Maqil boleh, Maqal boleh, saudara Maqil Ibnu Yasar, ya, namanya Jamilah. Saudara ni adik dia lah, saudara kandung, adik perempuan dia, adik perempuan bagi Maqil bin Yasar, namanya Jamilah, ya. Setengah riwayat kata namanya Jumail, ada riwayat lain pula namanya Atimah, ada 3 riwayat, ya. Dalam tafsir itu disebut, ada yang kata namanya Jamilah, ada kata namanya Jumail binti Yasar, ya. Ada yang kata namanya Atimah. Tak kira lah nama apa pun, yang penting kita nak tengok kisah dan pengajaran, ya. Baik. Jadi sebelum ayat ini turun, berlaku, ya, kisah di mana Maqil bin Yasar telah mengahwinkan adik perempuannya bernama Jamilah, ya, dengan seorang lelaki namanya Asim ibni Adi, ya. Asim ibni Adi. Setelah berkahwin Jamilah dengan Asim bin Adi ni, sekian lama lah, tiba-tiba suami Jamilah, Asim bin Adi ni, dia tolak Jamilah, ya, dengan tolak 1 ataupun tolak 2. Setelah ditolak, dibiarkan iddah berlalu tanpa dirujuk sampai habis iddah. Datang orang lain meminang, nak pinang si Jamilah ni. Bila bekas suami dia Asim bin Adi tahu ada orang nak minang, dia cepat-cepat datang. Aku nak nikah semula dengan isteri aku Jamilah. Minta kepada abang Jamilah tadi, Maqil bin Yasar tadi, yang merupakan wali bagi dia lah. Ayah dia tak ada dah. Maqil bin Yasar itulah wali bagi Jamilah bin Yasar tu. Jadi bila mana Asim ibn Adi ni datang semula jumpa abang ipar dia lah, bekas abang ipar dia. Nak rujuk balik, makna nak kahwin semula dengan angkat barulah, dengan Jamilah ni. Marahlah si Maqil ni. Kalau bahasa kita, kau ajar engkau, aku dah beri peluang kat engkau, ya. Dalam banyak-banyak lelaki datang tu, aku pilih engkau untuk jadi adik ipar aku. Tiba-tiba kau sia-siakan adik aku. Kau tolakkan dia, kau biarkan begitu berlalu iddahnya. Alih-alih hari ni datang nak nikah semula. Tak boleh. Dia sumpah, demi Allah, sampai bila-bila pun aku takkan kahwinkan kau dengan adik aku ni. Marah si Maqil bin Yasar ni. Bila Maqil bin Yasar ni sumpah begitu, Allah turun ayat tadi. Wa idza talaqtumun nisa, apabila telah mentolak oleh kamu, yakni suami-suami, an-nisa, akan isteri-isteri, fabalaghna ajalahunna, sampai habis iddah, ya, fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kamu, ini rujuk kepada wali, ya, jangan kamu halang
Yang kihna azwajahunna, bahawa bekas suami isteri tadi kembali bersatu. Rujuk semula, nikah semula. Ya. Jadi bila ayat ni turun, Makil ni takutlah. Ya, pergi jumpa Nabi. Ikrar depan Nabi, ya Rasulullah, aku tarik baliklah. Ya, aku berjanji. Aku akan bayar kafarah sumpah dan aku akan nikahkan semula Jamilah adik aku ni dengan siapa tadi? Asim bin Adi. Ya. Itu kisah dia. Hadis ni riwayat Al-Hakim. Baik, jangan kamu tegah mereka nak kahwin semula. Tu ada syarat dia. Iza taradaw bainahum. Iza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila berreda mereka itu bekas suami isteri ni, antara suami isteri yang telah bercerai tadi, reda dengan keelokan pada syarak. Reda nak bermaaf-maafan, lupa perkara yang lepas tu. Ya, macam mana manusia ni tak sunyi salah silap. Suami ada silap, isteri ada silap, maafkanlah. Ya, lebih-lebih lagi yang ada anak. Ya, nah ya tuan-tuan ya. Kalau tak ada anak tu kurang sikit bercerai. Ya ada anak, barang anak-anak pinak ni, ya Allah, kesian anak-anak ni. Ya. Pengalaman saya lah. Sepanjang 20 tahun lebih ya. Mengurus mak tafiz ni. Anak-anak yang mak bapak ada masalah, rumah tangga ni yang bercerai ni, kebanyakan lah, bukan semua lah, kebanyakan anak-anak ni bermasalah. Sama ada masalah disiplin atau bermasalah pelajaran mereka. Ya. Mungkin mereka nak carikan perhatian, nak dapat kasih sayang. Jadi bila kami siasat tengok rupanya mak bapak dah bercerai. Ayah duduk kat lain, mak duduk kat lain. Ya, jadi anak ni terutama ketika outing, ya, duduk tunggu mak bapak datang. Kadang-kadang dua-dua tak datang. Kadang-kadang mak datang, kadang-kadang ayah datang. Sedangkan orang lain datang kedua-dua mak bapak. Jadi dia rasa segan dan sebagainya. Ya. Jadi dia timbul jadi masalah pada anak-anak ni, kesian. Ya. Ada juga anak-anak yang elok, ya, bukan tak ada, ada. Dapat pula mak ceri lebih baik, dapat pak ceri lebih baik pun ada. Tapi kebanyakan, ya, ada begitu. Anak-anak yang mak bapak yang bermasalah ni, dia beri efek, ya, kepada disiplin dia, pelajaran dia, kadang-kadang dia termenung, ya. Kita tengok pelajaran dia pun agak lembab sikit, ya. Jadi kalau mak bapak tu boleh rujuk semula, kahwin semula, satu kegembiraan sangat besar lah bagi anak-anak ni. Ya, macam hari raya lah bagi dia. Dapat duduk semula, ya, berkeluarga mak bapak sekali, ya, macam kawan-kawan dia. Sebab itulah Islam ni sangat-sangat galakkan, ya, suami yang telah berpisah bila nak bersatu jangan dihalang. Saya kira niat mereka baik dan azam mereka baik, ya, untuk membentuk rumah tangga yang lebih hormoni, ya, lebih lupakan segala masalah yang lalu. Ya, al-insan la yakhlu ani khata'i wa nisyan. Manusia ni tak sunyi daripada salah dan lupa. Ya, nak macam mana dah berlaku, tapi dia dah menyesal dah. Mungkin bila dah berpisah tu duduk termenung tengok, ya, tengok fikir, kalau masa ada bini dulu seronok aku. Alih-alih tak ada bini dah. Ya. Ada satu pengajaran untuk dia. Dia ambil iktibar untuk kembali ke isteri dia. Janganlah dihalang. Itu merupakan ilham, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana syaitan ni sangat sukalah orang berpisah. Ya. Jadi bila rujuk balik, cukup marahlah syaitan ni.
Jadi bila mana bekas suami isteri yang telah bercerai hingga habis iddah tadi ingin kembali berkahwin, wali-wali ni janganlah halang. Ya. Ayat ni ada beberapa pengajaran lah. Pertama, nak cerita kat kita, perempuan ni tak boleh nikahkan diri dia sendiri. Ya. Ataupun perempuan lain nak nikahkan dia tak boleh. Dia mesti wali dia juga. Walaupun dia tu dah janda. Walaupun dia tidak ada istilah wali mujbir lagi. Kalau anak dara ni, dia ada istilah wali mujbir. Wali tu boleh paksa dia. Janda tak boleh. Wali nak kahwinkan dia jangan paksa, tak boleh. Kena minta izin dia. Kalau dia tak izin, tak sah nikah tu. Tapi walaupun ya, wali tak boleh nikahkan janda tadi tanpa izin janda, janda tu sendiri pula tak boleh nak nikahkan diri dia sendiri, ataupun tak boleh nak minta perempuan ni jadikan wali dia. Sebaliknya dia masih memerlukan wali-wali yang dibenar oleh syarak seperti sebelum ketika anak dara dulu juga. Ya. Sebab itulah ya, Allah kata jangan kamu halang, maknanya menunjukkan bahasanya kalau dia halang tak boleh nikah. Makna kuasa wali itu masih terpakai kepada wali asal. Walaupun dia dah jadi janda orang. Ya. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك bermula tafsil segala hukum yang tersebut itu. Mula pada awal dulu nikah dengan anak yatim tu. Ayat berapa tak tahulah, tengok balik awal-awal dulu. Yang nikah dengan anak yatim, nikah dengan sahaya. Lepas tu masalah hukum rujuk, tolak rajai dulu. Ya. Kemudian masalah tolak 3. Ya, dan masalah yang akhir ni, jangan halang bekas suami isteri nak menikah semula ni. Segala hukum hakam yang Allah tetapkan ini, yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Diajar dengannya, dengan hukum ni, akan mereka yang ada ia mereka daripada kamu yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari qiyamah. Kerana ialah yang ambil manfaat dengannya, dengan hukum hakam pengajaran yang Allah atur ni. Jadi segala pengajaran-pengajaran ni yang mengambil iktibar pengajaran orang beriman. Orang beriman, bila Allah tegur saja, sami'na wa ata'na. Seperti siapa tadi? Maqbil Yasar tadi. Walaupun dia bermati-matian, bersumpah aku tak akan nikah balik engkau dengan adik aku. Kurang ajar punya adik ipar. Kalau bahasa kita lah. Ya. Tapi bila Allah turun saja ayat, tengok iman mereka kepada Allah Ta'ala, pada Nabi, pada Al-Quran. Serta-merta perasaan marah, ya, bertukar terus, insaf terus. Terus jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya tarik balik. Ya, saya ikrar. Ya, saya akan bayar kepada sumpah saya. Nikah balik dengan adik saya dengan bekas suami dia. Ini tanda orang tu beriman. Pegang hukum-hukum Allah Ta'ala. Ada pun orang tidak beriman, dia fikir 3-4 kali. Ya, boleh ke tidak aku nak kahwinkan ni? Sakitnya hati aku. Ya, wali tu. Tengok muka adik ipar baru tu nak lempang aja. Itu tandanya masalah hati kita belum kuat. Pegangan iman kita itu belum kukuh. Ya, macam tak yakin, tak percaya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu hati seseorang. Ya, kita jangan sangka buruk. Bila adik dah insaf, bekas suami dah insaf, Allah tahu hati dia. Ya, jangan kita sangka buruk, serah pada Allah Taala. Ya, mereka nak rujuk mana tu dah insaf lah tu. Ya, bersangka baik, mudah-mudahan dengan sangka baik kita tu Allah turunkan rahmat, bahagia harmoni rumah tangga mereka. Ya. Begitulah segala hukum hakamnya lain. Ya, sikap orang beriman ni bila dengar perintah Allah, sami'na
wa ata'na. Ada orang kafir, sami'na wa asaina. Itu orang Yahudi, Nasara. Ya, bila Allah turunkan satu-satu perintah, apa kata mereka? Sami'na, kami dengar. Wa asaina, tapi kami tak nak ikut. Ya, itu perangai orang yang tidak beriman. Jadi kita yang beriman tu jangan bersikap begitu. Apa saja perintah Allah, Allah wajibkan buat. Jangan banyak bercara. Ya, Allah kata haram, tinggal. Jangan banyak tanya, kenapa begitu, tak apa begini. Ya, Allah kata tak boleh. Jangan lambat. Allah kata nak lambat, buat. Ya, Allah yang atur hidup kita. Dia cipta kita, dia tahu selok-belok kehidupan kita. Mana baik, mana yang tak baik. Dzalikum azka lakum wa athhar. Bermula yang demikian. Tu pengajaran yang diambil oleh orang beriman tadi. Sikap orang beriman terhadap pengajaran Al-Quran tadi. Ya. Pengajaran dan amal dengannya itu terlebih baik bagi kamu dan terlebih suci bagi kamu. Ya. Kerana ditakut atas laki isteri daripada tahmah dengan sebab ada pergantungan antara keduanya dahulu daripada bercerai. Baik, ini kembali pada ayat ni. Tu. Bermula demikian itu tu kembali pada ayat dekat ni. Idza tarab fala ta'dhuluhunna ni. Mengapa elok mereka kembali berkahwin bila bercerai? Itu adalah lebih baik. Kerana kata Allah Ta'ala, terlebih suci. Ya. Kerana takut ditakuti atas laki isteri daripada tahmah dengan sebab ada pergantungan antara keduanya dahulu daripada bercerai. Dia ghalib suami isteri dia begitu. Dia pegang rahsia. Dia ada rahsia masing-masing. Bila dah berkahwin tu, rahsia isteri suami dah tahu. Rahsia suami isteri dah tahu. Masing-masing ada pegang rahsia masing-masing. Jadi bila cerai saja, ni buah dia. Peluru dia. Anak hantam satu sama lain. Itu yang hari ni duk viral tu. Ya, Allahu Akbar, zaman akhir zaman, ya. Hal rumah tangga dia masuk dalam Facebook, masuk dalam internet, viral kan. Suami aku begini. Isteri aku begini. Itu aib. Jadi bila mereka ni kembali kahwin, takkan timbul benda begitu. Jadi dia takkan dedah lagi. Takkan nak dedah suami dia sendiri. Selagi tak kahwin tu, itu duk geram tu. Dia keluar je. Ya? Tapi bila dah kahwin cepat-cepat, segala rahsia tu masih tersimpan. Dah jadi suami ni, takkan dia nak dedah isteri dia lagi. Takkan dia nak dedah rahsia suami kat orang lagi. Maka dia lebih selamat. Ya, masing-masing kembali, ya, memegang rahsia antara satu sama lain. Itu antara hikmah dia. Ya, bila dirujuk kembali nikah semula tu, dapat pegang amanah rahsia. Tapi bila tidak dibenarkan berkahwin semula, dendamlah. Isteri dendam suami, suami dendam isteri, siap. Masa itulah masing-masing nak melepaskan diri ataupun nak panggil apa bahasa kita, membela diri masing-masing lah. Seolah-olah suami salah, isteri pula suami pula seolah isteri yang bersalah. Masing-masing tuduh menuduh, viral. Ya. Kan satu aib tu, buka rahsia orang. Ya. Sedangkan siapa menutup rahsia, ya, rahsia saudara kita ni, apa tu lagi kalau suami isteri, Allah tutup rahsia dia di akhirat besok. Aib dia. Siapa tutup aib saudara Islam dia kat dunia ni, tak didedah, tak dibuka, Allah tutup aib dia di akhirat besok. Apatah lagi kalau aib suami isteri, janganlah didedah kat orang. Ya. Kalau kita nak Allah tutup aib-aib kita di akhirat besok,
Jangan sekali-kali kita nak membuka aib-aib orang. Ya. Walaupun dia tak betul sekalipun. Ya. Kecuali ada sebab-sebab tertentu yang dibenarkan. Seperti dalam perbicaraan, atau nak minta fatwa je Tok Qazi, tanya macam mana Tok Qazi suami aku begini-begini. Itu tak apalah. Dia sana dalam ilmu tasawuf ni, ya, ulama dah gariskan ada beberapa perkara yang dibenarkan kita buka. Lain daripada itu tak boleh. Haram. Ya. Lagi pula, ya, walaupun orang yang kita dedah aib tu orang yang berdosa sekalipun, tak boleh kita nak dedah aib dia dengan dosa-dosa dia buat tu. Ya, kita caci, kita hina dia. Sebab apa? Sebab kita tak tahu entah dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang disuruhnya kita ni dakwah dia, tegah dia, dakwah dia. Bukan kita dedah aib dia. Ya, lebih-lebih lagi kalau dia dah bertaubat. Ya, bila orang tu dah bertaubat, kita masih buka aib dia, maka Allah akan buka ataupun Allah akan jadikan kita melakukan perkara yang sama sebelum kita mati. Itu mafhum daripada hadis Nabi. Siapa yang membuka aib kejahatan saudara dia sedangkan saudaranya dah bertaubat, ya, dia masih duk buka lagi, dan secaya Allah balakan orang ni dengan melakukan perkara yang sama seperti mana yang dilakukan oleh orang yang dicelak tu sebelum dia mati. Katakan orang tu mencuri, mungkin dia mencuri itu sebab keperluan, kita tak tahu. Ya, dapat tangkap aja, kita caci dia. Ya, kita hantam dia, jumpa orang kita cerita pasal dia. Sedangkan dia malam-malam kita tak tahu, menangis depan Allah Ta'ala, mengisapi dosa mencuri dia tu. Kita masih buka, maka sebelum kita mati, kata Nabi, kita juga akan mencuri seperti dia. Itu pahala dia. Ya, jaga-jaga. Dan kita buka aib orang. Itu orang lain, apatah lagi suami isteri. Ya. Disuruh nikah balik manakala ianya suka. Itu antara hikmah tadi. Suruh nikah balik bila dia suka, bila mereka redha tadi. Antara hikmahnya nak tutup tamah, fitnah-fitnah, aib-aib yang kemungkinan akan terjadi. Ini bila mana suami isteri ini tidak dibenarkan rujuk. Ya, masih tamah. Macam tadi lah, masih viral keburukan satu sama lain. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang mengetahui barang yang jadi maslahah. Ya. Dan kamu tidak ketahui yang demikian itu, maka ikut oleh kamu akan suruhnya dan tegahnya hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah yang tahu apa akan berlaku lepas ni. Ya, jadi Allah kata, jangan kamu halang, janganlah, nikah je lah. Bersangka baiklah. Ya, orang tu dah insaf. Yang kita sangka buruk, nanti dah kahwin, hara balik. Mana kita tahu, kan tak tahu. Tak ada insaf betul-betul. Ya, dan mudah-mudahan dengan kita sangka baik ni, Allah jadikan dia betul-betul baik. Ya. Baik. Seterusnya kita masuk ayat 233, bicara tentang hukum menyusu anak ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat, dan bermula segala perempuan yang beranak, ibu-ibu. Ya,
segala perempuan-perempuan yang beranak itu yurda'na, menyusu oleh mereka itu auladahunna, akan anak-anak mereka itu haulaini kamilain, 2 tahun yang cukup. Ya, ini antara sunnah, ya, sunnah Nabi dan juga sunnatullah dalam mengatur kehidupan manusia ni. Mana yang terbaik? Allah sarankan kita bila menyusukan anak tu, ibu naklah menyusu anaknya 2 tahun genap. Perintah ni bukan perintah wajib, ya, perintah sunat. Makna kalau tak cukup 2 tahun pun tak berdosa. Melainkan kalau datangkan mudarat kepada anak, kalau kurang pada 2 tahun, maka waktu itu jadi wajiblah susukan 2 tahun. Sekiranya tidak mendatangkan pemudarat, tidaklah wajib susu 2 tahun tu. Cuma yang terbaik disarankan oleh Allah Ta'ala kepada isteri untuk menyusukan anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Ya. Banyaklah kebaikan di sana dah. Orang dah buat kajian dah susu ibu tu, ya. Jadi tak perlu saya nak bicara kat sini lah. Tuan-tuan boleh tengok, boleh cari sendirilah, ya, kelebihan susu ibu ni. Jadi kata mufasir, sunat susu ibu menyusukan anak 2 tahun ni katanya sunat, yakni bukan wajib, ketika kuasa bapa atas lainnya. Bila isteri ataupun ibu melahirkan anak, sejak lagi pada lahir sampai 2 tahun tu, disarankan ibu itu sendiri menyusukan anak dia. Tapi kalau ibu itu tak nak menyusukan, boleh tak? Boleh. Dengan syarat suami mampu mencari pengganti ibu untuk menyusukan anak dia. Ya, ada ibu susuan lain ataupun ada belanja. Kadang-kadang ibu susuan ada, suami pula tak ada belanja. Nak upah orang susu anak tak ada. Jadi kalau begitu kelaparanlah budak ni. Sekiranya suami itu, kalau isteri enggan menyusukan anak dia sendiri, suami ada kemampuan untuk mencari perempuan lain sebagai ganti isteri untuk menyusukan anak dia, waktu tu sunatlah isteri ni susukan. Sebab apa sunat? Sebab kalau dia tak susu pun budak tu boleh menyusu dengan orang lain. Jadi tak mendorakkan anak itu. Tetapi kata dia, wajib jika tiada lain. Perintah menyusukan anak ni, ibu kena susukan anak tu jadi wajib bila tak kala suami tak mampu, tak kuasa nak mendatangkan perempuan lain untuk mengganti isteri dia menyusukan anak tu. Suami itu tak mampu, sama ada tak ada perempuan yang nak menyusukan, ya, ataupun ada tapi kemampuan belanja suami itu tak ada, miskin. Ni zaman PKPD ni. Kerja pun tak boleh, anak upah orang lain menyusu anak je lah. Ya. Jadi anak tu kalau isteri dia tak menyusukan, kebuluklah budak tu. Ya. Mati kering. Waktu tu jadi wajib isteri ni susukan anak dia sendiri. Sebelum ni sunat je. Sunat tu sebab kalau dia tak susukan, anak tu masih boleh hidup, ya, dengan menyusu kepada perempuan lain yang diupah oleh suami dia. Tapi bila tidak ada perempuan lain yang boleh menyusukan anak itu, dengan sebab suami tak mampu datangkan, ya, sebab perempuan lain tak ada ataupun belanja tak ada, ya, waktu itu jadi wajib isteri itu menyusukan anak dia sendiri. Sebab kalau dia tak susukan anak dia akan mati, maka berdosa isteri tadi. Liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi mereka yang hendak mencukupkan menyusu 2 tahun dan tiada lebih atasnya. Siapa yang nak menyusukan anak 2 tahun saja, dia tak nak lebih, tak apa. Tidaklah
diwajibkan. Ya, isteri kata, bang, saya boleh menyusukan anak kita 2 tahun je. Lepas tu tak nak dah, tak sanggup dah. Saya nak pergi kerja pula. Suami tak boleh paksa lah. Itu hak dia. Ya, tak berdosa isteri ni. Bahkan 2 tahun tu tak menyusu tak apa dah. Dia boleh ganti dengan makanan lain. Ya, nestem ke, susu kambing ke, susu lembu. Elok susu lembu, susu kambing lah tuan-tuan ya. Susu lembu ni bukan tak boleh. Tapi kalau dibanding susu kambing lebih elok. Ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun dan atas mauludilah, atas orang yang diberanakkan bagi dia. Isteri beranak untuk siapa? Untuk suami. Suami itu dipanggil mauludilah, diberanakkan anak itu untuk dia. Al-mauludillah ni suamilah. Dan ala tu liwujub. Dan wajib atas mauludillah, atas suami. Wajib apa? Rizquhunna. Ya. Memberi rezeki atau berbelanja akan isteri. Wa kiswatuhunna, dan pakaian untuk isteri bil ma'ruf, dengan baik. Ya. Dan wajib atas bapa yang diperanakkan baginya itu rezeki. Rezeki ni makna belanja keperluan hidup, nafkah lah. Lain daripada nafkah tu. Ni bagi isteri yang dah diceraikan ni. Ya, bagi isteri yang telah diceraikan oleh suami, bila dah beriddah, asalnya suami tak wajib beri apa-apa nafkah dah, sebab dah beriddah dia. Tapi bila isteri ni masih menyusukan anak bagi suami, waktu tu walaupun dah beriddah, suami masih wajib beri belanja dekat bekas isteri dia. Ya, untuk kehidupan dia, makan, minum, pakaian dia. Ya. Sebab apa? Sebab kalau suami tak bagi belanja pada bekas isteri ni, dia nak makan apa? Kalau dia pergi kerja, tak dapat nak menyusu anak tu. Ya. Jadi kalau suami nak bekas isteri itu menyusukan anak dia, maka di samping dia beri belanja untuk anak dia kena juga beri belanja untuk bekas isteri dia, supaya isteri dia boleh menyusukan anak dia. Ya. Adapun kalau isteri yang belum dicerai, itu tak timbul, itu ada nafkah isteri. Ya. Dan juga kalau isteri itu minta upah, dia kena bayar upah menyusukan. Ya. Upah menyusu. Yang tadi bukan upah menyusu tu, itu belanja untuk kehidupan dia. Upah menyusu lain pula. Ni belanja untuk kehidupan bekas isteri itu, supaya isteri ini ada peluang kesempatan nak menyusukan anak. Kalau suami tak bagi belanja kepada bekas isteri, bagaimana dia nak menyusukan anak tu? Dia terpaksa keluar cari nafkah kehidupan dia. Ya. Walaupun isteri itu dah habis iddah dia. Ya. Sedangkan hukum asalnya, isteri ni kalau masih dalam iddah rujaiyah, memanglah wajib atas suami itu beri belanja kat dia. Tapi kalau dah habis iddah, dah tak kena mengena dah. Suami tak wajib bagi. Dah belanja kepada isteri yang telah habis iddah. Ya. Tapi dalam masalah ni, bila isteri itu masih menyusukan anak dia, suami masih kena beri belanja kepada bekas isterinya. Baik. Berapa banyak nak bagi? Ikut kemampuan suami. Maknanya Islam tidaklah menekan mesti banyak ni, tidak. Ya, ikut keperluan dia lah. Dia mampu bagi berapa belanja untuk isteri.
Maka isteri kena redha, kena terima lah. Ini je kemampuan suami nak bagi kat dia. Ya. Dan wajib atas bapa yang diperanak baginya itu rezeki mereka itu ibu yang beranak. Bukan isteri dia lah. Dan pakaian mereka itu. Sebab apa wajib beri rezeki? Alat. Kerana menyusu. Sebab menyusu. Kalau tak menyusu, tak wajib. Sebab dah habis iddah kan, dah cerai. Ni sebab dia menyusukan. Apabila ada mereka itu yang ditolak, dia dah cerai dah bini dia. Ya. Bila dia bercerai, walaupun dah habis iddah, suami tetap masih kena beri belanja sebab dia menyusukan anak dia. Beri belanja tu dengan kebaikan yang berpatutan mengikut kemampuan suami lah. Jangan terlalu sikit, jangan pula isteri menekan suami dia tak mampu. Nak juga, habis dia nak macam mana? Itu je kadar yang mampu. Ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tiada diberati seseorang melainkan sekuasanya, kemampuannya. Jadi Islam ni tak berat kan. Takat mana kemampuan dia, takat itulah dia bagi. Habis kalau tak cukup dia juga, cari lain lah. Ambil dia zakat ke mana ke. Suami hanya kadar tu je mampu bagi. La tudar. Dan tiada memberi mudarat. Ya, la tudar walidatun biwaladiha. Tiada memberi mudarat. Tidak dimudaratkan, baca majhul tu, ya. Tiada diberi mudarat makna tidak dimudaratkan. Walidatun akan perempuan atau ibu, ya, biwaladiha dengan sebab anak dia. Tiada diberi mudarat ibu dengan sebab anaknya. Bagaimana cara mudarat? Dengan dikerasi, dengan dipaksa. Suruh menyusukannya. Tak kala menegah ia. Isteri ni walaupun dia beranak, anak tu anak dia. Ya. Tapi dia tak wajib menyusukan tadilah. Sekiranya tidak masih ada perempuan lain ataupun ada jalan lain. Ya. Jadi bila dah ada jalan lain, isteri itu sunat saja menyusukan anak tadi. Sekiranya isteri tadi enggan menyusu dengan sebab mungkin dia sakit ataupun tak larat, ya, ataupun dia disibuk, ya, isteri suami itu kurang beri belanja jadi terpaksa bekerja, maka suami tidak boleh paksa isteri itu menyusukan juga, ya. Marah-marah, paksa, ya. Warning, tak boleh. Ya. Wala mauludun lahu biwaladihi. Dan tiada diberi mudarat pula akan bapa. Bapa yang diperanak baginya dengan sebab anaknya. Dengan diberati suruh beri yang tiada kuasa. Kena saling lah faham memahami. Isteri tak boleh mudaratkan suami, suami tak boleh mudaratkan isteri, itu maksud dia. Dalam masalah menyusukan anak ni, kena saling faham, memahami betul ansur. Ya. Kalau isteri dah tak mampu nak menyusu, suami jangan paksa pula, carilah jalan lain. Sekiranya ada jalan lah. Tapi kalau tidak ada jalan, tak paksalah. Isteri itu kena menyusu, wajib. Maka suami pula, ya, isteri pula, bila mana suami beri nafkah belanja jadi ikut ukuran kemampuan suami lah, jangan dia paksa. Ya, aku boleh susu, menyusukan anak kita ni, tapi aku nak begini, belanjanya begini. Tenganga tu suami ni. Dia tak mampu. Tak mampu, tak nak. Kau susu sendirilah.
Suami susu. Suami mana ada susu? Itu tak boleh. Ya, suami, isteri tak boleh mendaratkan isteri, isteri tak boleh mendaratkan suami. Makna kena saling faham, memahami bertolak ansur. Ya, walaupun dah berpisah. Ya. Kita ada hukum ihsan sana, ya. Ada ihsan. Sempurna Islam dengan tiga itulah. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Cacat salah satu, tak sempurnalah kemanusiaan, keinsanan kita. Ya. Habis. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wa 'alal warisi mislu zalik. Dan wajib atas waris. Waris walinya seumpama yang demikian itu pada harta kanak-kanak. Tadi suami, ya, bila isteri dah menyusukan anak, maka wajib suami nafkahkan, bayar, ya, belanja dia, belanja kehidupan dia dan pakaian. Tiba-tiba suami ni mati. Bila suami mati atau suami tak mampu, sakit ke, lumpuh ke, siapa nak nafkahkan budak ni dan nak nafkahkan isteri duk menyusu tu? Tanggungjawab itu, ya, terjatuh kepada waris sebelah lelaki. Waris sebelah lelaki. Waris yang mewarisi harta atau pewaris yang boleh jadi wali. Ya. Mana waris tu? Seperti datuk. Bila suami dah tak ada, meninggal ataupun uzur, tak boleh bekerja, jadi tanggungjawab datuk, bapa kepada suami itu untuk menafkahkan anak isteri ni. Ya. Suami meninggal, pak mertua kena nafkahkan anak-anak cucu dia lah. Dan isteri tu, menantu dia tu. Ya, bapa mertua kena belanja, kena nafkah. Atuk dia lah, atuk budak tu. Pak mertua isteri tu. Ya. Dan kalau atuk tu meninggal pula atau tak ada ataupun di luar kemampuan, dia pun miskin berapa kerana, ikut sunnah lah, cari pula abang dia. Abang kepada suami yang tak mampu tadi, yang dah meninggal ataupun yang tak mampu nak nafkah tadi. Abang ipar kepada isteri tadilah. Pak saudara kepada budak tu. Ya. Jadi kita kalau ada anak saudara, jaga-jaga. Kalau bapa dia tu tak mampu ni, zaman PKPD pula ni, kita yang pak saudara ni kena pergi cari anak-anak saudara. Ya, transferkan belanja dia. Bini dia tu pun transferkan belanja dia. Jangan sampai dia angkat bendera putih, naya ke dia, malu. Ya, kita lah kena cari. Macam Sayyidina Umar tu. Ya. Sayyidina Umar dia turun cari, bukan tunggu orang buat report kat dia. Turun pergi cari. Ya. Jadi tak perlulah orang nak angkat bendera lagi, kita dah cari dia. Ya. Jadi pak saudara ni, dia tahu adik dia ni mati ataupun adik dia tak boleh kerja, ya, tak ada belanja, dia lah kena ambil peranan, hantar beras ke rumah adik dia, ya, untuk anak-anak saudara, untuk adik ipar perempuan tu, ya. Begitulah seterusnya, ya. Tak ada abang, pak saudara pula, pak saudara bagi suami, begitulah. Ya, ikut susunan tu. Masing-masing kena ambil peranan. Wajib tu, ya, nafkah tu atas waris sekiranya suami tidak ada kemampuan untuk memberi belanja kepada isteri yang menyusui dan juga kepada anak-anak mereka. Ya, kita kadang-kadang terlepas pandang ni. Kita sibuk duk korban tu sampai keluar negara, memang baguslah korban tu. Tapi ni tanggungjawab kita yang wajib ni, kadang-kadang kita terlupa. Anak saudara kat kampung tu, ya, minta-minta dia. Tu adik ipar, bekas adik ipar, suami dah mati,
Peduli dengan dia, kata adikku dah mati, itu bini dia. Tidak. Ya, kalau dia tu masih menyusukan anak saudara kita, anak suami dia, maka kita kena beri belanja kat isteri tu. Lain kalau isteri tu dah habis edah dan tak ada anak pun, tak menyusu pun, tak payahlah beri kat isteri tu, beri kat anak-anak saudara je lah. Ya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Setakat inilah rasanya untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang tempat kita bincang malam ni dapat memberi kita pengajaran dan juga menambah pengetahuan kita, untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi di zaman yang penuh ujian-ujian ni, kena saling bertolak ansur, saling faham-fahami, saling ada ihsan, kasih mengasihani. Allah tidak kasih pada orang yang tidak ada kasih. La yarhamullahu man la yarham. Allah tak kasih pada orang yang tidak ada kasih sayang. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.